dapat menjenamakan hasil pengeluaran di peringkat serantau, di peringkat antarabangsa. Dan kita tahu ini bukan perkara yang mudah. Jadi kita nak selesaikan yang setengah ni lagi ni dalam masa 5-6 tahun. Boleh? Boleh? Takkan cerita tu takkan tak ada hadiah apa-apa untuk orang kat luar. Kenalah ada hadiah tu. Ada. Ada hadiah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Okey, anda bersama dengan saya hari ini untuk saya bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk KSU Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan, yang berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali. Terima kasih Datuk sudi bersama dengan saya. Terima kasih, Datuk. Okey, 6 Ogos adalah sambutan HPPNK. Bagaimanakah peranan kerajaan bagi memperingati dan mengenang jasa masyarakat peladang, penternak dan nelayan di atas sumbangan mereka kepada pembangunan negara. Macam mana nak dihargai mereka tu? Ini kita dah laksanakan 47 kali. Maksudnya kita sentiasa menghargai ladang, petani dan pengusaha-pengusaha di sektor pertanian ini. Kita lihat kerajaan sentiasa menyediakan pelbagai bantuan, khidmat nasihat di pelbagai peringkat. Kita ada pelbagai agensi yang sedia membantu petani peladang kita untuk sentiasa berjaya. Saya rasa ini adalah consistent basis yang mana kita lihat pentingnya peranan petani peladang daripada celebration yang kita laksanakan untuk 6 hari bulan ni. Maksudnya kita nak showcase dalam mencapai satu kejayaan di bidang keterjaminan makanan ni. Dan saya rasa ini adalah sangat bersesuaian. Malahan kita juga meraihkan mereka sebelum 6 Ogos ni dengan pelbagai-pelbagai program yang lain juga. Kita ada pertandingan yang kita cuba untuk mengenengahkan produk yang terbaik. Okey, teknologi yang terbaik atau ilmu yang terbaik atau kemahiran yang terbaik dalam menjayakan pertanian mereka masing-masing. Saya fikir bahawa ini adalah 6 hari bulan, satu hari yang cukup megah untuk kita raikan peladang, petani, dan saya harap ramai yang akan dapat keluar bersama-sama untuk ini hari mereka, dia orang kena keluar. Ya, betul. Dan memahami apakah bentuk sumbangan tenaga, sumbangan keringat yang mereka lakukan dan kita laksanakan untuk memberi manfaat kepada rakyat, setiap lapisan rakyat di dalam. Dan kita juga berharap bila ada hari peladang ni, janganlah peladang je datang. Mereka yang tak ada berkenaan dengan peladang pun kalau nak datang boleh datang. Tengok macam mana masa depan pertanian, peternakan, nelayan. Sekarang kita bukan dulu. Dia orang kadang-kadang budak-budak muda ni, Datuk. Dia orang ni teringatkan bila jadi petani tu kotor. Petani tu kotor. Dia orang ingat itu je kan. Ini dah zaman moden, semua dah ada mesin apa, teknologi dah ada. Jadi awak semua dekat luar, khasnya orang muda, yang bukan katalah muda, orang yang berumur pun kalau minat sangat boleh buat lagi tu kan. Betul. Sebenarnya kita nak galakkan kalau petani ni pun, selain dia mengeluarkan hasil dia, mereka juga dapat juga memasarkan hasil dia dengan baik. Jadi dia bukan saja dapat orang kata pendapatan tu daripada pengeluaran hasil, tetapi juga daripada segi pemasaran hasil dan juga orang kata penjualan hasil masing-masing. Betul lah kata tak mungkinlah boleh buat semua. Tetapi sekiranya mereka boleh meningkatkan keupayaan kompetensi itu secara perlahan-lahan. Kalau saya lihatlah, mereka yang cukup-cukup berjaya pun bermula daripada menanam dahulu, mengeluarkan hasil tu. Jadi dia ambil pertanian tu sebagai satu perniagaan yang cukup baik. Dia ada business model dia dan dia panjangkan sehinggalah pemasaran dan penjualan. Kalau kita lihat daripada segi itu dan kita dapat menyokong dan menggalakkan petani-petani kita untuk mengambil satu langkah sedemikian, pendapatan petani kita, kedudukan sosioekonomi petani kita akan cukup lebih berjaya. Itu yang kadang-kadang dia orang bising semua, dah tanam tak tahu mana nak jual. Tapi kadang-kadang bila ada agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan buat seminar-seminar, dia orang kadang-kadang kan tak ada yang datang tapi tak keseluruhan yang datang. Sebab di bawah kementerian ada FAMA, kan ada FAMA, ada PPK yang boleh membantu. Tapi bagaimana hubungan erat di antara peladang, petani, peternak dengan pihak PPK di bawah LPP ni? Ini yang paling penting. Apa harapan Datuk kepada mereka untuk kerjasama ni tu? Daripada peringkat kementerian dan agensi nak pergi ke seluruh
kawasan memang agak mencabar, tapi struktur yang kita ada hari ini melalui PPK, kita ada pengurus besar, kita ada pengurusan di peringkat PPK yang boleh membantu untuk menyampaikan satu khidmat nasihat, menyampaikan apakah orang kata perkhidmatan yang sedia ada diberikan oleh kerajaan untuk petani, dan juga mereka juga boleh pergi sebenarnya. Ini yang penting ni. Yang saya nak bagi contoh, misalnya ada beberapa PPK yang cukup berjaya kerana pihak pengurusannya begitu aktif, dia proaktif. Dia pergi kepada setiap ahli di bawah PPK itu untuk melihat keadaan mereka, untuk memberi bantuan, untuk memberi nasihat. Kalau kita tengok PPK Kuala Langat misalnya kan, saya harap ramai yang dapat mengambil mereka sebagai contoh juga, sebab tempoh hari saya dimaklumkan bahawa Kuala Langat ni dah 3 tahun berturut-turut dia punya keuntungan lebih daripada RM1 juta. Itu adalah satu, orang kata apa ni, indication pencapaian yang baik. Dan dia bukan datang bergolek, sebab kita tahu pertanian ni nak mencapai satu tu dia bukan dalam masa yang dekat. Jadi kalau pengurusan di peringkat PPK itu adalah satu pengurusan yang efektif, yang proaktif, yang betul-betul dinamik, orang kata, saya rasa kita dapat meningkatkan lagi lah secara kolektifnya keupayaan dan kedudukan ekonomi petani. Bercakap pasal pertanian ni, kadang-kadang kita pun heran kenapa kadang-kadang banyak orang dia tak nak masuk pertanian, sedangkan hari-hari kita memerlukan pertanian. Makan nasi dalam pinggan tu, beras, ikan, sayur, apa semua, sambal, apa semua, itu semua pertanian. Yang hari-hari orang kita makan tu, 33 juta rakyat Malaysia makan tu. Tapi kenapa orang tak nak ceburi? Macam, yalah, pandangan saya macam ni lah Tok. Mungkin saya salah, dari pandangan saya, kalau kita dah import sampai 70 bilion, kalau katakanlah kita ambil 10 bilion untuk orang Malaysia, tahun depan kita import 60 bilion contoh. Maknanya 10 bilion punya bisnes ada kat dalam Malaysia tu. Yang tak selama sekarang kita bayar dekat negara luar pun 70 bilion. Tapi kalau kita kata okey, kita tahun depan kita sekat 60 bilion je kita boleh import. 10 bilion ni kita usahakan untuk orang dalam Malaysia. Maknanya 10 bilion punya bisnes ada. Tapi kalau macam tahun ke tahun kita boleh kurang, maknanya 70 bilion punya bisnes ada dekat pertanian tu. Dan saya rasa orang semua kena buka mata, bukan kata belia saja, sesiapa saja yang nampak this is going to be a very big business, 70 billion per year, kenapa tak kita rebut? Okey, tak apalah, mungkin yang kita import tu setengah tak ada pada kita lah barang tu. Kan? Okey, jadi tak apalah, 40 bilion. 30 bilion ada dengan kita tu. Betul tak? Ya, betul. Itu pandangan saya lah tu. Ya. Saya setuju. Ada juga antara faktor yang kita lihat daripada segi nilai import tu adalah disebabkan oleh nilai pertukaran wang. Walaupun sama jumlah daripada segi volume atau kuantitinya, tapi hari ini mungkin harganya lebih 1,5 kali ganda. Dan yang keduanya mungkin sebab ada juga permintaan yang tinggi. Sebabnya kalau macam Datuk cakap tadi, jagung ni, grain corn ni bila kita tahu bahawa grain corn ni adalah penting untuk tanaman makanan ternakan, khususnya ayam lah. Dan kita fikir kita kena tanam kat Malaysia. Hasil tanaman kualiti tu pun berbeza ditanam di negara lain. Yang tu kita ambil pandangan jugalah, bahawa ada separuhnya tidak boleh kita gantikan dengan menanam di sini lah. Betul. Daripada aspek kualiti. Sebab grain corn yang kita ada ni, kemudahan untuk mengeringkannya misalnya dalam negara ni dah kita adjust kepada apa spesifikasi import. Jadi kalau dalam Malaysia ni ia memerlukan kos tambahan lagi lah, sama ada kita kena buat fasiliti yang baru dan sebagainya. Import tu adalah salah satu daripada keterjaminan makanan. Tapi kita kena tengok strategi yang berbeza jugalah bila kita kata import. Mungkin kalau kita buat reverse investment misalnya, kita adakan GLC kita atau syarikat berkepentingan kerajaan kita ataupun yang milik negara, melabur di luar negara misalnya kan, buka tanah di sana dan bawa balik hasil ke dalam negara. Call it reverse. Dapatlah kita kawal harga tu. Betul. Tok, saya buat pertanian Tok. Saya dulu pakai ada satu baja daripada Jerman Tok kan. Jadi saya beli baja saya sebelum Covid RM185. Sekarang lepas Covid RM320 Tok. Ini yang pening Tok. Ya, betul. Yang penting kalau kita boleh menghasilkan baja, kita boleh gunakan dalam negara. Jadi sebenarnya kita sekarang ni Tok, kalau boleh jangan guna barang luar sangat lah. Kita gunakan barang tempatan supaya
input-input yang dalaman kita ni pun boleh hidup, betul tak Tok? Kadang-kadang kenaikan harga ni dia bukan sebabkan input material tu sendiri daripada luar negara, tapi lain-lain perkara seperti perkhidmatan, logistik dan sebagainya. Kalau kita lihat tengok masa selepas sedikit daripada MCO tu, kos pengangkutan kapal tu sendiri naik 6 ke 8 kali ganda. Barang tu mungkin harga dia sama, tapi bila dah masuk semua perkara-perkara yang lain, perkhidmatan yang lain ni lebih tinggi. Macam Datuk cakap, kalau terbaik kita boleh buat dalam negara, kita boleh buat negara di mana kita ada kawalan daripada segi kos tersebut lah. Yang keduanya, saya fikir kita kena banyak juga melabur dalam R&D, penyelidikan dan pembangunan, supaya kita dapat menghasilkan sendiri produk-produk dalam negara yang cost efektif. Mungkin pada permulaannya agak mahal, tapi apabila kita dah upscale daripada segi production, barang-barang produk tempatan ni, kos dia akan lebih rendah. Malaysia Madani tu cukup dan terjamin. Apa yang cukup dan terjamin? Sedikit penerangan dari Datuk. Malaysia Madani tu. Baru-baru ni kita dengar bahawa Yang Amat Perdana Menteri telah memberi ucapan mengenai dengan ekonomi madani. Di bawah statement ataupun ucapan Yang Amat Perdana Menteri tersebut ada menyatakan bahawa keterjaminan makanan ini sangat penting dan diberi tumpuan. Dua perkara yang telah diumumkan misalnya adalah untuk memastikan bahawa penanaman padi, benda asas makanan ruji negara ini, akan sentiasa terjamin lah. Jadi kita melihat pada masa depan kita tidak bergantung kepada import dah lagi. Kalau kita dapat 100%, 90% kita hasilkan dalam negara, padi dan beras dalam negara masa ni dalam 65% je kita hasilkan. Lebih kurang 63 ke 65% lah. Jadi strateginya ialah sekarang ni kita lihat untuk penanaman 4 musim 2 tahun. Sekarang ni 5 musim untuk 2 tahun. Kita tambah 1 musim lagi. Tapi untuk kita tambah 1 musim tu, kita kena pastikan bahawa infrastruktur yang baik ada wujud. Dengan keupayaan kewangan kerajaan, kita telah menambah baik infrastruktur bagi kawasan penanaman padi inilah mengikut rancangan Malaysia. Jadi setengah daripada apa yang kita dah laksanakan ni bermula daripada tahun 70-an lagi. Kita lihat kalau kita nak buat 5x2 untuk kebanyakan tempat, pilot project yang kita dah buat lebih daripada 6 tempat menunjukkan hasil yang mantap. Tapi tempat pilot dah buat dah tu. Pilot dah buat dah. Okey. Tapi tempat yang kita dah ada infrastruktur yang lengkap. Oh, maknanya kita akan cari tempat baru. Sekarang ni kita nak besarkan lagi, tapi kita pastikan infrastruktur yang baik lah. Maksud pengairan tersiernya baik, secondary-nya baik kan. Jadi di Kedah tu nanti kita pastikan bahawa infrastruktur yang lengkap terus dapat dibuat. Secara PFI misalnya, kita cuba dapatkan mana-mana kerjasama strategik yang mana untuk adakan dulu infrastruktur ni dalam masa yang terdekat. Jadi setengah daripada apa yang kita buat sebelum ni mengambil masa yang agak lama, hampir 27 tahun. Jadi kita nak selesaikan setengah ni lagi ni dalam masa 5-6 tahun ni. Boleh. Sebab kita buat secara PFI, secara orang kata out of the box, inovasi yang berbeza. Jadi insya-Allah. Dan yang keduanya kita nak menekankan mengenai dengan memodernkan lagi sektor pertanian ni. Kerajaan bersetuju untuk memberi bantuan kepada semua pemain-pemain di dalam sektor pertanian ini melalui Agrobank. Bantuan yang melalui Agrobank yang telah diumumkan adalah sebanyak 200 juta ni untuk memodernkan pertanian. Jadi seperti yang tadi kita bincang lah Datuk kan, bahawa kita dapat meningkatkan teknologi, penggunaan aplikasi teknologi ini terbukti dapat meningkatkan produktiviti sektor pertanian ini dengan lebih baik. Itu yang saya katakan tadi tu. Kalau katakan rakyat Malaysia tak rebut peluang, kerana fokus kerajaan hari ini ialah kepada keterjaminan makanan ini, maknanya peluang begitu besar. Dan kita rebut peluang ni. Saya dengar pun saya teruja bila saya pun ada buat tanaman, businessman kena tamak tu. Dia nampak peluang kan. Jadi apa yang saya bicarakan dengan Datuk KS
PSU ni sebenarnya adalah membuka peluang, membuka mata, membuka idea supaya anda semua nampak sebenarnya apa yang akan terjadi dalam masa 1 tahun, 2 tahun dalam bidang pertanian dan seterusnya, dan bagaimana untuk grab the opportunity yang ada depan mata kita. Okey Tok. Tapi yang boleh tambah lagi yang Madani tadi, itu yang kita lihat tu baru satu ni daripada segi supply, daripada pengeluaran. Jadi maksud Madani je bukan sahaja dari pembekalan, tapi juga daripada akses kepada makanan. Nah, akses ni macam kita lah. Yang pengguna, consumer yang memerlukan barang-barang ni. Walaupun bekalan tu perlu mencukupi, tapi memudahkan untuk pencapaian kepada bekalan. Ini pun peranan daripada kementerian, agensi-agensi kementerian seperti LPP dan Pharma, dan agensi-agensi yang lain juga sangat penting menyediakan platform seperti membawa pengeluaran tadi ke setiap tempat supaya setiap pengguna, setiap rakyat dalam negara ini dapat menikmati bahawa ada hasil bekalan tersebut. Kalau tak cukup, nanti biasanya Datuk pun tahu orang keluar sekarang ni social media. Tak cukup. Macam ada satu isu di kawasan Pantai Timur tempoh hari kan, keluar dalam satu social media. Jadi bila kita tengok seolah-olah dinyatakan ada krisis telur. Jadi kita pun hantar pasukan, bila kita tengok rupanya kawasan tu je dia very localized. Jadi ini yang kita cakap tadi sebab accessibility. Jadi peranan misal APP dengan Pharma misalnya menggunakan kemudahan jentera mereka untuk menyampaikan. Jadi itu adalah satu keperluan yang sangat penting daripada segi aspek kita lihat kebajikan, keterjaminan makanan untuk rakyat. Okey, tak lama lagi mungkin tekan saja kat phone tu dah tahu dah barang kat mana ada, telur cukup tak dekat sini, memang semua main tekan. Takkan jadi masalah. Okey, saya nak satu lagi soalan tu. Apakah tumpuan dan fokus kementerian ini untuk pengeluaran bahan makanan supaya kita boleh berdiri dengan kaki kita sendiri untuk keterjaminan makanan? Okay, tadi pun Datuk dah ada explain sikit, mungkin Datuk nak tambah sikit macam mana kita boleh berdiri sendiri. Satu, kita tengok pertanian ni kalau nak berjaya dia kena upskill. Jadi kalau kita tengok peranan beberapa syarikat-syarikat yang besar perlu kita rangkumkan dalam strategi kita. Dan bila kita katakan bahawa kita nak membantu untuk kita upskill pertanian yang berskala besar ni, kita kena ada anchor company. Contohnya macam GLC LT80, Felda, Risda, Felcra misalnya yang punya land bank yang besar. Sekarang ni pun dah mula bekerjasama dengan mereka. Tapi bila saya lihat, mereka pun sebenarnya memang dah ada dah. Cuma sekarang ni kita kata kita gabung tenaga lagi dan kita dapatkan lebih ramai peserta. Kadang-kadang peserta tu GLC tu sendiri dah ada. Jadi dia akan latih dan kita bagikan pengalaman kita atau kita mungkin bagi dari segi bantuan benih dan missionary ataupun jentera yang tertentu untuk membantu. Sebab kalau kita tahu pertanian ni sebenarnya tanah tu penting. Dan tanah yang baik, tanah yang besar misalnya. Kalau kita pula menggalakkan lagi pemain-pemain smallholders misalnya, petani-petani yang ada kecil ni bernaung di bawah syarikat-syarikat yang besar ni, supaya mereka juga dapat pengalaman, dapat kemahiran, dapat menggunakan teknologi yang dapat dibekalkan oleh GLC tersebut dan juga tanah dia yang boleh buat kontrak besar. farming dengan dia boleh buat syarikat kontrak besar. farming sebegitu. Dan biasanya syarikat-syarikat besar ni juga dia mempunyai kemahiran kepakaran untuk membantu mengumpul dan memasarkan. Kita lihat kepada retailers misalnya supermarket yang besar ni, dia kalau lihat bahawa yang tukang memasarkan tu juga adalah syarikat yang mempunyai credibility yang besar, maksudnya ekosistem tu menjadi lebih licin dan lancar. Di Sabah tempoh hari saya pergi salah satu daripada syarikat kerajaan negeri buat lembu. Sekali dia buat tu 1,500 lembu. Dan saya tengok perancangan yang dia buat tu, dia punya investment tu melebihi daripada 80 juta, 100 juta
nak complete the whole ecosystem dan facility. Mana modal, sebab tu Datuk sebagainya. cakap tadi kalau boleh company-company besar jet sini dia masuk dalam bidang-bidang untuk bersama-sama tu kan. Ya, mungkin sebab mereka mempunyai kekuatan. Dari segi modal pun satu. Dari segi modal. Malahan mereka pun mempunyai kepakaran juga. Kos sara hidup dan inflasi makanan. Apakah langkah kementerian untuk mengatasi isu ni? Yalah, kos sara hidup. Inflasi ni macam mana tu? Macam mana? Betul. Macam mana tu? Ni banyak orang tanya tu. Ini kira soalan daripada orang-orang bawah ni tu. Kan? Hari ni saya tengok dalam social media harga ayam dah turun. Daripada hari itu kita kalau LPP ke Fama kita ambil di pasaran tu kita jual RM10. Hari ni kita boleh jual RM7, 5 sen, RM7, 8 sen, bawah RM8. Jadi kita nampak bahawa ada kemajuan di produksi. Tapi kos sara hidup ni dia turun naik lah. Saya bincang dengan rakan-rakan di kementerian dan agensi. Kalau kita lihat pada 10 tahun yang lepas, sebenarnya harga ladang tak banyak beza yang keluar. Mungkin naik dalam 10%. Tapi itu sepanjang 10 tahun yang lepas. Tapi bila dijual dekat supermarket misalnya, harganya 3 atau 4 kali ganda. Yalah, ambil kira bahawa antara yang tempat dia keluar daripada ladang dengan jual dekat tempat supermarket tu banyak pula perhentian yang itu atau perkhidmatan yang dibagikan yang punya charge yang beza. Jadi apa yang kita buat untuk membantu rakyat menangani isu kos sara hidup ni? Kita dengan agresifnya melalui Fama dan LPP kita adakan dulu dipanggil jualan terus dari ladang. Kita tweak sikit branding tu jadi Agromadani. Kita menggunakan kemudahan yang ada di Fama dan di LPP untuk keluar dan kita ambil daripada harga ladang dan kita jual terus kepada pengguna di merata-rata tempat lah. Tapi kita tengok B40 dulu di dalam bandar dan juga di luar bandar. Jadi ini banyak membantu. Cuma ini bukanlah semua barang. Barang-barang yang penting dan utama yang barang-barang makanan harian, harian. Ayam, ya, betul. Ikan apa semua kan. Okey, Datuk, kan kita ada di bawah LPP kita ada peladang outlet. Jadi kalau katakan semua orang support peladang outlet, lagi banyaklah barang masuk dekat situ. Kat situ harga barang murah-murah dan dia mengelakkan orang tengah. Maknanya daripada ladang terus kepada pengguna. Itu kena support daripada orang luar. Ada satu lagi cara medium adalah menggunakan teknologi lah atau apps. Yang di mana sekarang ni kita mengumpul maklumat semua peladang tani yang di bawah kementerian, PP dan sebagainya, usahawan-usahawan yang ada dibentuk di bawah kementerian dan juga lain-lain jugalah. Untuk kita masukkan dalam database. Misalnya pengguna ataupun syarikat atau restoran sendiri boleh lihat terus kat situ. Dan terus berhubung dengan mereka. Jadi itu yang pertama lah, stage yang pertama. Stage yang kedua kita cuba untuk dapatkan register juga ahli-ahli pengguna, sama ada mereka komersial seperti restoran misalnya ataupun mereka daripada pasar semuanya, dan mereka boleh buat B2B. Mana direct terus? Direct terus. Mungkin ada yang tak berapa berkenan lah sebab dia akan kehilangan sedikit tapi pencarian. Dunia berubah. Ya, betul. Dunia berubah, cara hidup berubah. Kalau kita tengok selepas COVID pun macam-macam yang berubah. So saya rasa dengan adanya dunia yang tanpa sempadan, ada internet ni, saya rasa kita kena berubah. Memang betul ada perniagaan yang akan mati atau akan berkurangan, tetapi diorang harus melihat bahawa ada satu lagi peluang yang lebih besar sebenarnya. So bagaimana untuk mendapat peluang yang lebih besar dalam bidang pertanian, itu yang paling penting, betul tak tu kan? Okey tu, soalan ni terakhir. Terakhir. Okey tu. Apakah harapan Datuk melihat penglibatan pertubuhan peladang menguruskan ahlinya dalam memastikan keterjaminan makanan tu? Kalau saya nak simpulkan, peranan pertubuhan peladang ni cukup besar kepada peningkatan keterjaminan makanan negara. Pertubuhan peladang ni dah wujud sekian lama dan peranan mereka yang cukup, orang kata, committed dalam memberi pendidikan, dalam membentuk tani dan peladang kita yang menjadi lebih berjaya. Kalau tak ada lah mereka ni,
maka saya rasa kita tak dapat capai kenikmatan untuk kita dapat makanan, bekalan makanan dan akses kepada makanan seperti kita capai hari inilah. Jadi saya ni ingin menggalakkan atau menyokong kepada semua pertubuhan peladang ni untuk meningkatkan lagi lah segala usaha yang mereka laksanakan, dan kita tahu bahawa kita akan sentiasa mendapat suntikan baru daripada segi tani dan peladang, belia misalnya yang memerlukan panduan ataupun nasihat daripada pertubuhan peladang. Jadi saya harap itu dapat terus dilaksanakan. Kerajaan menyokong melalui pelbagai insentif, melalui kemudahan. Jadi mereka adalah ejen yang mana menyampaikan segala kemudahan ini kepada orang kata lapangan. Yang keduanya ialah mereka, saya harap terus dapat mendidik khususnya dalam mengubah sikap dan minda tani dan peladang untuk lebih progresif, lebih kehadapan, lebih dinamik, khususnya dalam penggunaan teknologi untuk memodernkan pertanian tersebut. Ini adalah sangat penting sebab kalau kita lihat satu masa nanti, kita tak nak hasil-hasil pengeluaran daripada peladang ini hanya di sekitar dalam negara sahaja. Kita ingin mereka keluar, seperti kita katakan ekspor, dapat menjenamakan hasil pengeluaran di peringkat serantau, di peringkat antarabangsa. Dan kita tahu ini bukan perkara yang mudah kerana semakin hari kita lihat pasaran luar tu dia semakin kompetitif. Dia mensyaratkan bahawa kita perlu ada produk yang environment friendly, produk yang rendah karbon, produk yang mana memenuhi syarat-syarat yang kadang-kadang phytosanitary yang agak ketat. Jadi peranan pertubuhan peladang tu bukan sahaja untuk memastikan bahawa pengeluaran hasil oleh petani itu baik dan baik untuk pasaran tempatan, tetapi perlu melihat lebih jauh ke hadapan. Kita kena menyediakan ahli-ahli di bawah pertubuhan peladang ni untuk lebih moden supaya produk mereka nanti dapat ditingkatkan, dapat menembusi pasar-pasar baru yang berada di luar negara. Saya rasa itu adalah satu harapan saya supaya kita lihat kedudukan sosioekonomi tani di bawah naungan pertubuhan peladang ini akan berjaya dengan cemerlang. Amin. Insya-Allah. Cerita dah panjang ni dah tu. Daripada A sampai Z dah. Takkan cerita itu, takkan tak ada hadiah apa-apa untuk orang kat luar. Kenalah ada hadiah tu. Ada hadiah. Kena ada masyuk tu. Takkan tak ada apa. Tak ada announcement Datuk sebagai KSU kan. Takkan tak ada announcement untuk orang kat luar ni. Kita dah bincang macam-macam tadi. Okey. Mengenai dengan akses, mengenai dengan sistem dan sebagainya. Orang muda, kan? Orang veteran, dengan ahli, dengan LPP, semua kita dah bincang ni kan, Jabatan Pertanian apa semua. Saya nak nyatakan bahawa kita punya Hari Peladang yang besar. Oh, ini baru ini untuk 6 Ogos je. 6 Ogos ni sambutan. Sambutan Hari Peladang yang besar, yang gah tu akan dilaksanakan bulan November nanti. Kita akan maklumkan tarikh dan tempatnya. Jadi suspend sikit. Jangan jual semua tu. Simpan sikit. Okey, bulan 11 bulan November semua kena siap sedia kerana sambutan besar-besaran Hari Peladang dan penternak negara yang akan diadakan. Tak tahu kat mana, Datuk KSU tak nak bagi tahu dulu, tapi kita simpan dulu. Tapi apa pun, hari ini saya rasa lega sangat dan saya rasa semua orang lega sangat. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama dengan saya untuk Datuk terangkan apakah hala tuju pertanian dan keterjaminan makanan untuk masa depan kita dan orang-orang dekat luar sana. Dan inilah masa untuk kita menggembling tenaga untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan kita mengubah landscape pertanian negara. Supaya insya-Allah. Ya, terima kasih banyak Dok kerana sudi bersama dengan saya Datuk. Janganlah panggil saya sir tu kan. Panggil saya Bos DRS. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Minta maaf kepada 10 jari saya menyusun.
Memohon ampun dan maaf jika sepanjang saya berbual dengan Datuk KSU ada tersilap kata, tersilap laku ya. Minta maaf, minta ampun. InsyaAllah kalau ada masa lagi mungkin lepas ni saya nak ajak Datuk KSU buat podcast, kita cerita sikit panjang-panjang dan bagi info-info kepada semua orang dekat luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.